Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ainur Aina binti Sofia Mahdi, nombor metrik 4181002221 bersama ahli kumpulan saya iaitu Farah Alia binti Nur Azli, Karuna Afiqah binti Abdul Aziz dan Rusiani Using akan membentangkan poster hasil kajian kami iaitu kajian kes terhadap kanak-kanak berkeperluan khas sindrom Down dan speech delay. Ini merupakan poster kami. Okey, saya akan memulakan dengan menerangkan bahagian abstrak dahulu. Sindrom Down adalah salah satu daripada 8 jenis masalah pembelajaran. Ia adalah gangguan genetik yang menyebabkan pesakit mempunyai tahap kecerdasan yang rendah dan kelainan fizikal. Speech delay pula bermaksud kelewatan dalam keupayaan seorang kanak-kanak itu untuk bercakap atau menghasilkan bunyi. Dapatan kajian menunjukkan tentang masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak sindrom Down dan speech delay, langkah-langkah intervensi dan peranan non-governmental organisation atau NGO. Kajian ini telah dijalankan melalui seorang kanak-kanak perempuan bernama Isha Nurlaya binti Muhammad Fazzi yang berumur 10 tahun. Kami telah mendapatkan maklumat melalui kaedah temu bual dan soal selidik bagi mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan. Namun, terdapat limitasi kajian disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ekoran daripada isu virus COVID-19. Kini saya akan teruskan ke bahagian pengenalan pula. Program pendidikan khas di Malaysia terbahagi kepada 3 iaitu kanak-kanak bermasalah pembelajaran KKBP, kanak-kanak bermasalah pendengaran dan kanak-kanak bermasalah penglihatan. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran terdiri daripada sindrom Down, perkembangan lewat, autism, hyperaktif, cerebral palsy, epileptik, masalah emosi dan masalah pertuturan. Individu yang mengalami masalah sindrom Down berkemungkinan mempunyai ciri lidah terjulur disebabkan oleh rongga mulut kecil dan lidah membengkak berhampiran tonsil. Oleh itu, kanak-kanak yang mengalami sindrom Down kebiasaannya akan turut menghadapi masalah pertuturan. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Alia binti Nur Azli, nombor metrik 4181001981. Okey. Saya akan membentangkan tentang maklumat responden. Nama penuh kanak-kanak yang kami pilih ialah Isyal Nurlaya binti Muhammad Fazzi. Nama panggilan dipanggil Isyal. Tarikh lahir 30 Oktober 2010. Umur 10 tahun. Nombor MyKid atau nombor kad OKU 101030101338. Isyal ni mempunyai bilangan adik-beradik seramai 4 orang dan merupakan anak yang pertama. Alamat Jalan Setia Impian U13/7F Setia Alam 40170 Shah Alam, Selangor. Nama sekolah bagi Isyal ni ialah Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Jenis program yang diterima oleh Isyal ialah Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI dan Outcome with Learning Center All. Isyal telah mula bersekolah di Sekolah Pendidikan Khas milik kerajaan iaitu PPKI itu tersebut pada tahun 2017 sehingga kini. Pada tahun 2018, ibu bapa Isyal telah mendaftarkan Isyal di Outcome with Learning Center ataupun dikenali sebagai ALL. Sejak daripada itu, setelah pulang daripada PPKI ini, Isyal akan terus dihantar ke ALL untuk mendapatkan bantuan pemulihan dan juga pendidikan yang seterusnya. Hobi Isyal pula ialah menonton televisyen. Cita-cita Isyal ialah menjadi guru. Okey, yang seterusnya iaitu teori yang digunakan bagi kajian kes ini ialah yang pertama teori ekologikal, yang kedua pula teori sosial budaya. Teori ekologikal ini ialah berasaskan kepada persekitaran kanak-kanak ini. Dalam masa yang sama, teori ekologikal ini berasaskan kepada interaksi kanak-kanak dalam keluarga mereka, dengan rakan-rakan serta orang-orang dewasa yang terdekat dengan kanak-kanak ini. Teori ini juga memfokuskan kepada pengaruh sistem ekologi terhadap perkembangan kanak-kanak.
Teori ekologikal ini menarik perhatian guru-guru bukan hanya mengutamakan alam belajar dalam kelas sahaja, malah mengutamakan alam persekitaran di luar kelas ataupun di luar sekolah. Okey, bagi teori sosial budaya ialah dia terbahagi kepada dua, iaitu teori zon perkembangan proksimal ataupun dikenali sebagai ZPD. Yang kedua ialah scaffolding. Okey, yang pertama teori ZPD ataupun teori zon perkembangan proksimal. Menurut teori ini, kanak-kanak pada asasnya mempunyai sesuatu set nilai kebolehan dan juga kemahiran pembelajaran yang sedia ada pada diri mereka. Berpandukan kepada set nilai ini, kanak-kanak mampu melakukan beberapa kegiatan pembelajaran dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua tadi iaitu scaffolding. Scaffolding ni bertindak sebagai pembimbing bagi kanak-kanak bagi mencapai ZPD. Okey, secara rumusannya zon perkembangan proksimal dan scaffolding sememangnya penting dalam memupuk pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. Khasnya mereka yang tidak berkeupayaan kognitif. Untuk mendorong mereka ke arah mencapai potensi yang maksimum dalam mengembangkan kebolehan pemikiran dan seterusnya membangunkan apa pada asas memang kekurangan dalam perkembangan kognitif diri mereka. Oleh itu, guru yang memainkan peranan dalam menjayakan zon perkembangan proksimal dan juga scaffolding ini. Okey, yang terakhir yang saya akan bentangkan ialah metodologi ataupun kaedah yang kami gunakan terbagi pada 3. Yang pertama iaitu temu bual, yang kedua soal selidik dan yang ketiga melalui sumber internet. Okey, kaedah yang pertama ialah melalui temu bual. Kami telah menemu bual guru kepada Isyal serta menghubungi ibu bapa kepada kanak-kanak ini melalui platform dalam talian WhatsApp bagi mengetahui lebih lanjut tentang apa masalah yang dihadapi oleh Isyal ini, apa maklumat-maklumat yang kami perlu dapatkan terus kepada bapa kepada Isyal. Yang kedua ialah melalui kaedah soal selidik. Kaedah soal selidik ini telah diberikan kepada guru kepada adik Isyal ini bagi mengisi borang senarai semak yang telah kami sediakan bagi mengisi maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Isyal berdasarkan borang soal selidik ini juga kami dapat mengetahui bahawa adik Isyal kurang gemar mata pelajaran matematik berbanding dengan mata pelajaran yang lain. Seterusnya melalui borang soal selidik ini juga kami mendapati bahawa kanak-kanak ini hanya dapat membilang nombor sehingga 10 dengan bantuan guru. Yang terakhir ialah responden ini juga dapat menulis dengan baik dan memerlukan bantuan guru. Namun begitu, Isyal sudah boleh mengeja suku kata tetapi dengan bantuan guru. Okey, yang terakhir sekali ialah melalui sumber daripada internet. Disebabkan oleh faktor yang terhad, disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, kami mencari maklumat melalui sumber internet untuk mencari bahan dan mengetahui tentang kanak-kanak sindrom Down ini dengan melalui kaedah di atas talian. Melalui kaedah ini, kami dapat memperolehi maklumat daripada artikel, surat khabar, buku, kajian yang telah dilakukan oleh orang-orang yang sebelum ini untuk mengetahui ciri-ciri, punca, apakah sebenarnya dikatakan penyakit sindrom Down ini. Tidak di laman sesawan secara atas talian sahaja. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan membentangkan hasil dapatan kajian kami. Antara masalah yang dialami oleh kanak-kanak ini ialah kekurangan dan kelemahan ingatan pendek verbal, di mana masalah ini akan memberi kesan sama ada dari sudut komunikasi, membaca, menulis dan pencapaian dari sudut verbal. Masalah ini wujud adalah disebabkan
oleh kompilasi pelbagai masalah kesihatan yang mengganggu kanak-kanak ini untuk mencapai tahap intelektual yang selari dengan umurnya. Masalah seterusnya ialah masalah jantung berlubang, iaitu jantung berlubang di antara entri kiri dan kanan yang menyebabkan kanak-kanak ini sukar untuk bernafas. Masalah terakhir yang dialami oleh kanak-kanak ini ialah kelewatan perkembangan bahasa dari segi percakapan atau lebih dikenali sebagai speech delay. Perkembangan bahasa tidak hanya terhad kepada percakapan saja, tetapi merujuk kepada komunikasi lain iaitu bahasa isyarat, tulisan dan kemahiran visual. Ini adalah disebabkan oleh kanak-kanak ini mengalami masalah pada alat artikulasi seperti lidah pendek, tiada anak tekak dan sebagainya. Jadi di sini terdapat beberapa langkah intervensi bagi mengatasi masalah yang dialami oleh kanak-kanak ini. Yang pertama ialah pembelajaran secara bervisual, di mana proses ini dapat membantu meningkatkan kefahaman kanak-kanak. Yang kedua ialah penggunaan makaton. Makaton merupakan bahasa isyarat yang direka khas bagi menyokong bahasa lisan dengan menggunakan tanda atau simbol yang disertakan dengan pengucapan. Proses ini dapat membantu kanak-kanak dalam menyampaikan mesej kepada orang lain serta meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak. Dan yang terakhir ialah kemudahan teknologi, di mana ia mampu dimanfaatkan sepenuhnya untuk membantu kanak-kanak menguasai kemahiran yang diperlukan. Contohnya, pembelajaran pelbagai deria seperti auditori, visual, sentuhan dan kinestetik dapat diberikan tumpuan berpandukan alatan teknologi. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada ahli kumpulan saya. Okey, baiklah. Sekarang kita teruskan kepada peranan NGO. Okey, berdasarkan hasil temu bual yang telah kami lakukan terhadap Adi Isyal ini, kami telah mendapati bahawa Adi Isyal ini melibatkan diri dalam yayasan Sindrom Down Kiwanis. Okey, Sindrom Down Kiwanis ini adalah salah satu pusat pemulihan dalam komuniti bukan kerajaan. Tujuan pusat ini ditubuhkan adalah untuk membantu murid-murid SD ataupun Speech Daily untuk mendapatkan pelajaran dan latihan kemahiran hidup sebelum kanak-kanak istimewa ini dihantar ke sekolah khas kerajaan. Okey, untuk pengetahuan semua, Kiwanis Syndrome Down Foundation dia memiliki beberapa pusat pembelajaran di beberapa tempat seperti di Petaling Jaya, di Kelang dan Johor Bahru. Untuk makluman semua bahawa yayasan ini ditubuhkan dengan hasrat murni seseorang untuk membantu kanak-kanak sindrom Down ini, yang mana yayasan sindrom Down ini dia fokus utama adalah menawarkan pelajaran dan pendidikan kepada kanak-kanak sehingga mencapai tahap umur 6 tahun. Jadi kita berharap supaya yayasan sindrom Down ini akan terus menyokong ataupun berusaha untuk membantu kanak-kanak istimewa ini agar mendapat kehidupan yang lebih baik untuk menjalankan kehidupan melalui pendidikan dan juga persekitaran yang kondusif. Okey, sekarang cadangan ataupun rumusan yang telah kami lakukan. Sepanjang membuat tugasan ini, kami telah belajar banyak berkaitan dengan kanak-kanak khas ataupun kanak-kanak istimewa, terutamanya sindrom Down. Okey, di mana kami telah mendapati bahawa kanak-kanak istimewa ini perlu diberikan perhatian yang khusus berdasarkan keperluan mereka. Jadi ibu bapa ini ataupun penjaga yang mempunyai kanak-kanak kurang upaya, mereka perlu melibatkan diri dengan program pemuafakatan sebagai medan perbincangan ataupun bertukar pendapat untuk meningkatkan perkembangan kanak-kanak ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan penjagaan diri kanak-kanak tersebut. Jadi, ibu bapa ini dia digalakkan untuk membuat catatan ataupun diari harian di mana yang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak tersebut agar dapat membantu pihak perubatan atau kesihatan dan maklumkan perkembangan yang telah kanak-kanak ini capai. Kami mencadangkan bahawa sesebuah keluarga itu hendaklah mempunyai hubungan yang intim dan saling bergantungan antara satu sama lain.
Ini adalah untuk ataupun sebagai sistem penjagaan efektif dalam keluarga agar dapat menekankan kepada perhubungan keluarga yang berteraskan kasih sayang, penjagaan, dan penyatuan. Contohnya, nenek, datu, ataupun adik-beradik perlu saling memberikan kasih sayang serta memberikan bantuan. Yang paling banyak dalam keluarga ialah saling bekerja sama dan memberi sokongan dari segi emosi, fizikal dan moral kepada mereka ataupun kanak-kanak istimewa ini. Jadi, sokongan dari ahli keluarga ini sangat penting kepada kanak-kanak ini kerana ia akan membantu mereka menjalani kehidupan dengan baik dan berkualiti di kemudian hari. Jadi selain itu, cadangan kami juga terhadap guru ini seperti guru perlu menggunakan teknik pengulangan dalam sesi pembelajaran dengan teknik ataupun bentuk muzik. Jadi kanak-kanak sindrom Down yang didedakan ini dengan muzik dia mudah mempelajari ataupun mengingati sesuatu pembelajaran itu apabila muzik diwujudkan untuk pembelajaran kanak-kanak. Jadi ini akan memberi kanak-kanak ataupun kanak-kanak ini dia tidak menyadari bahwa mereka melakukan pembelajaran berulang-ulang dan mereka berasa seronok apabila pembelajaran itu dilakukan dengan teknik muzik. Mereka akan belajar bernyanyi, menyanyi, mengikut hati nurani mereka. Jadi, guru perlu kreatif untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang baik untuk membantu kanak-kanak istimewa ini ataupun anak-anak sindrom Down ini agar mereka mudah mengingati pembelajaran yang telah mereka pelajari pada hari itu. Jadi, guru perlu sentiasa amalkan teknik muzik ataupun teknik pengulangan kepada kanak-kanak ini agar terus bernyanyi dengan baik, agar setiap yang dipelajari itu diingati. Jadi akhir sekali, masyarakat perlu juga memberikan sokongan dari segi psikologi ataupun untuk keluarga yang mempunyai kanak-kanak berkeperluan khas, termasuk mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam tugas penjagaan kepada kanak-kanak seperti sindrom Down ini. Seperti maksudnya adalah penjagaan seperti ibu bapa, adik-beradik, ahli keluarga lain. Jadi ia boleh dilakukan melalui sokongan hikmat, psikologi, konseling yang ditawarkan ataupun diberikan oleh pegawai psikologi dan konselor yang bertugas dengan agensi kebajikan negara. Jadi institusi pendidikan dan NGO seperti CKM dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, sekolah, universiti dan pelbagai pertubuhan OKU atau kebajikan yang lain. Okey, itu sahaja. Terima kasih.